Tengkorak Podcast. Selamat datang ke Tengkorak Podcast. Welcome back to your favorite Lo-Fi Podcast with me, Hadrisha. You guys ready? Let's do this. Alright, tahukah anda tahukah anda sebenarnya macam mana aku nak cakap, macam mana aku nak mulakan dia, intro dia macam ni. Tahukah anda kenapa orang kaya hidup lebih lama daripada orang biasa? Orang biasa ni orang miskin lah. Orang biasa. Kenapa? Benda ni menjadi satu persoalan untuk aku bertahun lamanya. Aku selalu fikir apa benda-benda, sebab aku rasa tengok entiti macam ni hidup lama. Sampai 93, 95, dia pun hidup lama. Dan aku selalu tertanya, orang yang beranak di zaman mereka ni, berapa orang yang masih lagi hidup sama dengan dia? Faham tak? Maksudnya macam, katalah aku beranak tu 1920, tapi aku masih hidup di sekarang. Berapa ramai orang yang beranak sama tu dengan aku, atau lebih kurang, masih lagi hidup? Itu selalu benda aku tanya soalan. Dan soalan-soalan ni selalunya tak terjawab. Bila aku selalu cakap dengan mak aku, aku selalu cakap benda ni dengan mak aku, tapi aku tak dapat jawapan dia, tau. So, satu hari aku main Twitter. Satu hari ada satu lintasan kat timeline. Lintasan tau, kat timeline. So aku tengok, dia cerita pasal kadar jangka hayat. Ada seorang penulis ni lah. Dia bukan penulis, dia researcher, tak silap aku. Dia yang tulis, dia dengan Jarud, tak silap aku, tulis satu study. Aku tak ingat nama tajuk dia apa, tapi jangan risau, dekat di akhir episod ni aku akan letakkan link kat dalam descriptions video tu, atau descriptions dekat aku dekat Spotify. Kau boleh check it out sendiri. So dia cerita pasal kenapa orang kaya lebih mampu boleh bertahan hidup dengan lebih lama. So aku macam wow, seronok benda ni. Sebab sepanjang lama aku cari, takkan aku nak mengharapkan kepada penjelasan yang macam bukan ini adalah urusan Tuhan. Tuhan menghidupkan, dia juga yang mematikan dan sebagainya. Aku rasa macam benda tu bukanlah tak logik. Yalah, dari segi ketuhanan, yalah Tuhan memang berkuasa, tapi ni dia perlukan satu penemuan ataupun satu kajian yang boleh bagi tahu kenapa orang macam ni boleh hidup lagi lama. Sama macam kaya dengan miskin lah. Kenapa orang kaya boleh makan lagi sedap, macam tu lah. Orang miskin kenapa makan Maggi, telur, itu je kan. So aku nak benda yang macam tu. So bila aku dah dapat benda tu, aku baca dia punya research sebenarnya baik weh. Tapi dia ada satu lagi ringkasan dia tau. So hang baca ringkasan tu pun, aku rasa bagi kita yang malas nak membaca ni, ringkasan tu pun dah cukup untuk memahamkan kita mengapa benda tu jadi. So bila kita research tu ditulis, dia kata macam ni. Sebelum tahun 70-an ataupun tahun 70-an, kadar kehidupan kita, kadar jangka hayat kita di Malaysia, kadar jangka hayat kita lelaki dan perempuan lebih kurang pada umur 60 tahun je average. Ni kan orang selalu cakap, Nabi kata, tak tahu betul ke tidak, aku dah tahu sebab lah ni ramai orang duk jual nama Nabi dengan nama Tuhan dengan nama agama sekali pun duk jual. Kata apa, umat aku umur sampai 60 aja, lebih kurang macam tu lah. Aku biasa dengar lah, aku tak sure betul ke tidak. So dia kata dalam kajian tu memang bagi tahu macam tu. Pada tahun 70-an dulu, kita punya umur lebih kurang macam tu je. Orang perempuan tinggi sikit. Katalah macam lelaki 60, orang perempuan 63, 65. So average lah untuk orang. So kadar kematian pun baby bila lahir pun cepat mati. Mungkin pada ketika itu adalah cara, bukan cara lah, maksudnya pada ketika itu teknologi ataupun orang panggil sebagai apa, kita punya kesihatan punya development tu masih bukan lagi di tahap yang tahap yang baik kan. So after long period of years, sampai tahun 90-an, kita menyaksikan yang kadar kehidupan kita bertambah lebih baik sampai daripada tahun 2019.
Kajian ni sampai tahun 2019. So start dari 90-an kita dah tunjuk lah jangka hayat kita bertambah dengan lebih baik. Di mana dia kata macam ni, tahun 2019 kita punya kadar jangka hayat lelaki lebih kurang umur dalam 72, 73 macam tu. Orang perempuan lebih sikit. Aku tak tahu siapa orang perempuan lebih sikit, tapi dalam tu memang dia tulis lebih sikit, 75 macam tu. So bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun dari 90-an sampailah sekarang, dia mempunyai potensi untuk hidup dengan lebih lama. Alright, itu dah bagus. Maksudnya pertumbuhan kita bagus lah, jangka hayat kita. Siapa orang kata tak mau hidup lama? Orang kata takkanlah orang hidup, orang kata apa hidup lama ni banyak dosa lah, apa benda kan, terpulang lah. Hang yang hidup, hang yang dah corakkan hidup hang macam mana lah. Kalau hang hidup nak rasuah, umur 30 pun hang mati pun sebab tu juga kan. So dia kata macam tu lah, kita punya dah lebih baik. Tapi dia throw out dia satu soalan. Dia kata, adakah kadar jangka hayat kita lebih lama menunjukkan yang kita sihat? Apa? Aku tersentak kat situ macam, betul juga. Kalau kita hidup lagi lama, adakah kita sihat? So dia kata macam, bila kita hidup, jangka hayat ni bukan kata hang hidup panjang lah. Jangka hayat ni dia nak kata apa? Hang kena tengok sama ada hang sihat atau tidak. Dan kesihatan ni dia datang daripada banyak sos. Dia bukan datang daripada hang telan vitamin dan sebagainya. Dia kata benda ni adalah daripada satu pemakanan hang. Itu satu ini yang kita selalu disogok tu, makan sebelum kenyang. Macam ada orang kaya tu kan, makan kenyang, sebelum tu dia makan sikit lah, apa benda semua tu kan. Aku rasa benda tu bullshit sebenarnya. Sebab makanan yang sihat ni makanan yang mahal. It's true. Makanan sihat is makanan yang mahal. Hang cuba tengok barang-barang organik yang dulu, satu ketika dulu orang memang bela ayam macam tu je kan. Sampai satu teknologi dah sampai, ayam tu dia nak buat sampai market dia, sampai orang miskin pun boleh makan. Tapi di inject dengan makan ayam tu, dengan kondisi ayam tu macam mana kan. Baik. Okay, let me finish my sentence here. Okay, so dia cerita tadi, dia kata bukan setakat makanan, apa yang makan. Bergerak kamera. Dia kata bukan setakat tu. Dia kata bagaimana kehidupan hang, pekerjaan hang kerja apa, tingkah laku hang macam mana, kehidupan sosial hang macam mana. 3 benda ni, elemen ni, dia mencorakkan jangka hayat hang, taraf status kesihatan hang. So benda ni aku dah semakin deep dah, aku dah nampak dah benda-benda ni macam mana kan. So dia terang lagi, untuk antara negeri-negeri pun sebenarnya kadar jangka hayat kita pun berbeza. Orang di KL lebih lama hidup daripada orang yang di belah Terengganu, di belah Kedah, di belah Perlis. Nampak? Alright. So tapi orang KL pula pecah lagi. Orang di kawasan mana yang lebih hidup dengan kesihatan. Sebab dia kata apa? Sebab dia kata walaupun pada tahun 1990 kita punya kadar jangka hayat tinggi, tetapi peratusan yang kata yang kita hidup lebih sihat lama tu kurang. Makna kata orang hidup lama tapi taraf kesihatan dia kurang daripada dikurang macam ni. Daripada 9.1 tahun dia hidup, katalah 75, 9.1 tahun dia hidup, dia spend dalam kehidupan yang tak sihat, meningkat ke 9.5 tahun pada tahun 2019. Mana kata orang kita nak kurangkan kesihatan kita tu, kesakitan hidup kita tu, daripada patutnya lagi rendah lah. Kita lagi bertambah daripada tahun 90 sampai 2019. Sekejap aku kena tutup pintu. So mana kata apa? Aku dah patah balik. Mana kata apa? 2009, mana kata kita spend hidup walaupun panjang tapi tak sihat. Dan inilah tiga karakter yang aku cakap ni lah. Hang kerja apa, hang duduk kat mana, tingkah laku hang macam mana, mempengaruhi kesihatan dan hidup hang. And that's why orang kaya dia boleh hidup lebih lama dan kurang tahap kesihatan dia, sebab dia boleh beli insurans dan sebagainya. Dia boleh makan, dia punya pressure kurang. Nampak tak?
dia punya pressure kurang, dia ada duit untuk buat apa yang dia nak suka. Faham tak? Dia boleh makan benda yang sihat. Dia boleh habaq lah aku makan banyak ni saja, tapi makanan dia tu cukup. Tapi sedangkan orang yang kebanyakan, hampa bisa tengok, hampa kena tengok benda-benda ni, hampa kena tengok study. Berapa ramai kita SF, macam dulu orang selalu bising laporan UNICEF kata anak-anak banyak yang terencat, pembesaran dia. Mak pak tak boleh bagi beli minum susu, instead of susu bagi minum teh, minum bagi manis, makan benda jajan, tak sihat, obes, tak obes, kurus sangat, merencatkan dia punya pemikiran, hidup dalam keadaan yang stressful. Faham tak? Budak-budak bila pembesaran dia terencat tu, bukan dia terencat jadi tak normal ke apa. Terencat tu maksudnya dia macam dia stressful, dia punya tumbuh-besaran dia, otak dia tak berkembang. So benda-benda macam tu jadi. So dia kata, lepas tu dia pecah pula anda, dia pecah pula kerja apa yang sebenarnya mental health lah, dia kata mental health. So mental health tu dekat mana yang kerja yang paling stressful. Dia kata 39% adalah orang yang stres, pekerjaan yang stres adalah suri rumah. Tuan-tuan dan puan, suri rumah. Jadi kasihanilah dan sayangilah isteri apa, jangan beban mereka dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Dah lah tak ada duit, tak bayar gaji, kan? Duduk rumah. Lepas tu hang tambah lagi perangai hang macam bangang, balik tak mau tolong bini ke apa semua. Tapi bukan itu saja tuan-tuan dan puan. Aku nak kata satu saja, itu ceptaling. Tapi sebenarnya bila ada suri rumah contribute mental health problem paling tinggi tau, stressful 39%. Sebab macam-macam, sebab faktor macam-macam. Husband kerja tapi masih lagi tak cukup, dengan kerja banyak kat rumah, dengan anak-anak lagi apa semua kan. So dia contribute 39%. Kemudian siapa? Kemudian tak silap aku 30% mewakili grup peniaga, orang yang buat kerja sendirilah. So 30% situ. And then kemudiannya apa? Kemudian adalah pekerja di jabatan kerajaan. 20% lah. Tak ingat aku 24% tak silap. Anda tengok, nanti aku bagi link tu kat bawah, cuba tengok. 24%. Kalau salah dah betulkan. Tapi 24% mewakili orang yang kerja di jabatan kementerian-kementerian. Dan akhirnya 18% adalah orang yang bekerja swasta. So kita boleh tengok dari sini kenapa ada jurang kelas antara orang. Kesihatan juga membuktikan sebenarnya manusia hidup dalam kelas-kelas tertentu. Orang kaya akses makan sihat, mental health kurang. Betul, ada satu dia punya percentage sebenarnya mental health ni antara orang kaya dengan orang miskin, dan antara budak-budak tau. Budak-budak kaya, budak-budak miskin. Ada, aku tak ingat berapa persen. Tapi hang tengok nanti aku tunjuk dan aku kongsikan link tu. Aku harap hang baca dan hang boleh faham kenapa aku cakap pasal benda ni. Sebab aku dah jumpa dah aku punya jawapan dari segi, bukan teori tau, dari segi kajian. Dan aku percaya benda ni. Sebab selama ni kita duk tengok kenapa betul orang kaya ni dua abang macam tu. Dua abang ni dia makan sebelum kenyang, dia tak makan nasi, dia tak tu, dia tak ni, dia bullshit lah semua tu kan. So hang kena faham dia macam mana, kita makan macam mana, hidup kita makan macam mana. Dia kajian dia sangat detail dan dia habaq orang ni kenapa dia mental health. Sebab banyak stressful weh. Hidup hang pun teruk, ekonomi hang pun teruk, hang banyak lagi hang terpaksa buat 2 lebih daripada 3 kerja just untuk nak aku kadang aku tak setuju juga bila orang kata belah nak senang nak kerja lebih daripada 1 kerja. Aku rasa tak, aku rasa nak buat apa kerja banyak-banyak sampai hang boleh lupa self development hang lupa yang hang sepatutnya hang ada peluang untuk duduk dengan wife dengan anak-anak hang seronok, ada masa untuk build the family yang bahagia. Tak sama. Orang miskin dia tak sama weh. Orang miskin kerja pukul 9 tak boleh lagi. Anak dekat rumah, makan pun tidak. Benda ni aku bisa tengok. Dan aku rasa terlalu banyak benda yang kita boleh cerita benda-benda ni kan. Dan terlalu banyak benda yang kita boleh discuss kan. So untuk itu sahaja aku akan sertakan link Khazanah Research Institute tu. Aku harap akan download dan baca. Kalau bila-bila masa yang hang rasa hang nak baca. Kalau hang tak mau baca pun tak ada masalah. So itu saja untuk episod kali ni.
Terima kasih kerana menonton Tengok Orang Podcast. Love your life, love your family, love your friends. Die laughing. Tinggalkan bullshit. Dengarkan the real shit. Tengok Orang Podcast for life. Thank you very much. Peace.